Kita ibadah lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghrib, nawaitu sauma ghadin. Semua lillah. Tapi untuk apa? Untuk ke syurga. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Untuk apa? Dapat ganjaran. Harapkan balasan. Itu untuk apa tu? Untuk kepentingan diri. Kalau kita orang yang sudah sampai kepada tahap yakin, tahap sempurna kehambaan kita pada Allah, tak akan pernah lagi terfikir dalam fikiran kita, pahala, syurga. Kenapa? Kerana kita dah tahu bahawa Allah pasti memberi kepada kita. Kerana dia siapkan segala-gala itu bukan untuk dia pun, untuk kita semua. Kat situ, setiap orang yang beriman ada keyakinannya. Namun, perbezaan yang dimaksudkan tentang ahlul yakin dan ahlul iman adalah ahli yakin di sini merujuk kepada mereka yang sudah mencapai kesempurnaan kehambaan. Sedangkan ahlul iman adalah mereka yang masih di tahap kehambaan yang paling minimum, iaitu beribadah untuk kepentingan diri sendiri. Itu perbezaan. Baik, kita ulang balik bahawa dalam diri kita ni ada iman kepada Allah. Apa makna iman? Ada kepercayaan. Kepercayaan itu sebenarnya berserta dengan yakin. Kepercayaan yang yakin. Sebab ada orang, dia percaya tapi tak cukup yakin. Maka, adakah kita katakan orang beriman tu tak ada yakin? Ada keyakinannya. Cuma apa beza di sini? Kenapa kita beza antara orang yang yakin dengan orang yang beriman? Sedangkan iman itu juga ada keyakinan kepada Allah. Maka itulah sedikit perbahasannya. Maka kita baca sedikit lagi. Maka dimaksudkan ahlul yakin dengan ahlul iman ialah di sini merujuk pada orang yang yakin ni ialah orang yang sudah mencapai kesempurnaan kehambaan. Iaitu dia benar-benar telah menyempurnakan dirinya sebagai hamba kepada Allah. Dia tidak lagi ada waktu jadi hamba Allah, ada waktu jadi hamba apa? Hamba selain Allah. Mudah bahasanya, bahkan hidupnya seluruhnya untuk Allah. Tidak lagi untuk kepentingan selain Allah, bahkan kepentingan kepada diri sendiri. Adapun ahlul iman, walaupun dia yakin kepada Allah juga dalam keimanannya, tapi dia tahap kehambaan yang minimum. Apa maksudnya? Dia beribadah kepada Allah untuk Allah, tapi kadang-kadang juga untuk dirinya sendiri. Contohlah, kita ibadah lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghrib, nawaitu sauma ghadin. Semua lillah. Tapi untuk apa? Untuk ke syurga. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Untuk apa? Dapat ganjaran. Harapkan balasan. Itu untuk apa tu? Untuk kepentingan diri. Jadi sebenarnya, Allah nak pada diri kita ni, semuanya untuk dia. Yang maksudnya lillah tu, yang kita sebut lillah tu, semuanya untuk dia. Ya, solat kita, rukuk kita, sujud kita, bacaan Quran kita, zikir kita untuk dia. Habis untuk kita, jangan tanya untuk kita. Tahulah Allah buat apa untuk kita. Allah tu kan pemurah. Allah tu kan penyayang. Sebab tu orang yang yakin ialah orang yang sudah sampai kepada tahap ma'rifatullah. Dia benar-benar mengenal Allah. Siapa Allah? Allah ni kita tahulah. Dia yang cipta kita. Dia yang hidupkan kita. Dia yang bagi rezeki pada kita. Maka dia yang suruh kita beribadah untuk siapa? Untuk kita lah. Jadi kalau kita tidak berniat untuk kita pun, Allah akan beri kepada kita. Kenapa kan? Ibadah tu pun bukan untuk dia. Dia suruh kita solat, bukan untuk dia. Kalau kita tak solat pun, dia tetap Tuhan yang sempurna. Kalau kita tak baca Quran pun, dia tetap Tuhan yang maha berkuasa. Kalau kita tidak berzikir pun, bahkan seluruh makhluk ini sudah ingat kepada dia. Ya, ni sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di 7 petala langit dan ada di 7 petala bumi. Kita bertasbih banyak mana pun. Berapa ya? 33. 33 bertasbih kali 5. Itu pun kalau solat berjemaah. Kalau imam tu baca tasbih. Kalau imam tu assalamualaikum, assalamualaikum, Allah doa terus, tak adalah tasbih. Maknanya sedikit sangat kita bertasbih. Jadi adakah Allah berhajat kepada tasbih kita? Tak. Jadi kalau kita orang yang sudah sampai kepada tahap yakin, tahap sempurna kehambaan kita pada Allah, tak akan pernah lagi terfikir dalam fikiran kita, pahala, syurga. Kenapa? Kerana kita dah tahu bahawa Allah pasti memberi kepada kita. Kerana dia siapkan segala-gala itu bukan untuk dia pun, untuk kita semua. Ya. Jadi kalau kita dah tahu dah mak dan ayah kita buat sesuatu untuk kita, tak perlu kita cakap pun. Mak masak tu untuk siapa, mak? Jangan lupa masak untuk saya, ya. Ni macam dia tak kenal mak dia ni siapa. Kenapa bantu mak ni? Yalah kalau bantu mak masak, saya boleh makan.
Tak perlu. Ya, mak kata tolong basuh pinggan. Kalau saya basuh pinggan, mak bagi saya minum air tak? Tak payah cakap gitu. Dan tak perlu ada pun dalam hati kita. Sebab kita dah cukup mengenali mak kita daripada dulu sampai sekarang. Untuk kita je dia buat apa-apa pun. Betul ya? Oh, kalau mak betul, kalau Allah, kalau Allah lagi lah. Okeylah ya, tu gambaran akan perbahasan kita pada pagi ini. Tak belajar lagi ni. Untuk gambaran kita, oh macam tu. Kita nak beza antara ahlul yakin, ahlul iman. Jadi jangan tanya pula, habis orang beriman tu tak ada yakin ke? Ada. Ada, dia yakin. Sebab tu dia beribadah pada Allah. Kalau dia tak yakin, dia percaya saja. Berapa ramai orang yang di luar sana, dia percaya tapi dia tak yakin. Maka sebab tu dia tak solat. Dia percaya Tuhan ada. Dia percaya ada syurga. Dia percaya ada neraka. Habis yang dia mengumpat juga tu. Sebab percaya saja, tak yakin. Sebab tu perasan tak surah Baqarah yang kita baca 5 ayat pertama tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Awal tu dia bicara pasal iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bima. Akhir tu ditutup dengan wabil akhirah, dengan hari akhirat ni. Bukan sekadar percaya, yuqinun, tapi yakin. Ini antara gabungan perbahasan kita. Cuma tak dibawa ayat tu. Oh, jadi ulama ni dia tulis. Sebab tu kita kata para alim ulama ni, apatah lagi wali-wali Allah, awliya-awliya Allah. Kita tak boleh kata, ni tajuk ni ada tak dalam Quran ni. Walaupun dia tak bawa ayat Quran kan. Kerana dia ni lebih memahami tentang bicara Allah tentang Al-Quran, maka dia keluarkan untuk memudahkan kita. Supaya apa? Supaya jangan sekadar kita hidup atas muka dunia, tidak mengangkat kedudukan kita daripada ahlul iman kepada ahlul yakin. Lebih sempurna kehambaan kita pada Allah.